di mana tumpahnya kuah. Semua kita tahu, lazimnya di atas nasi hanya sesekali saja akan jatuh ke lantai. Inilah pepatah ciptaan orang dulu-dulu. Biarpun orang dulu-dulu tidak mempunyai pendidikan tinggi, namun dapat menghasilkan pepatah yang hebat. Ikutilah cerpen ini yang tersiar di Akhbar Mingguan Malaysia pada 30 hari bulan April 2013. Apa ceritanya? Orang-orang yang meminati seni dan budaya, lebih-lebih lagi orang utara, digalak mengikutinya kerana ianya amat dekat dengan kita. InsyaAllah, cerpen ini akan saya olah dan membuat penambahan slot akan dijadikan telemovie. Doakan agar Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Sebelum kita mengikuti cerpen ini, apa kata kita ikuti dulu intro, channel dan opening video terlebih dahulu. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya, kita masih diberikan keizinan untuk terus bersama-sama di sini. Pada kesempatan ini, saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini, saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai sokongan. Untuk subscribe, kawan-kawan perlu klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau atas video yang terdapat watermark. Klik di situ. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Bagi kawan-kawan yang sudi singgah di sini dan mensubscribe channel saya ini, saya berdoa agar kawan-kawan sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya, kawan-kawan boleh ke YouTube dan type nama saya, Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya yang di beranda YouTube. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini atau mana-mana video lain, video saya yang lain, kerana di bahagian akhir pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Saya akan bacakan cerpen saya yang berjudul Di Mana Tumpahnya Kuah. Cerpen ini telah tersiar di Akhbar Mingguan Malaysia. Jom kita ikuti dan hayati cerpen itu. Maksum merupakan primadona asal parti di kepala batas suatu waktu dulu.
hanya Maksum, seorang pemain muzik wanita dalam kumpulan Ghazal Pati itu, malah di utara tanah air. Gesekan biolanya mendayu-dayu dan amat mempesonakan. Maksum juga boleh menyampaikan lagu-lagu Arab seperti Ala-Baladi dengan cukup baik, dengan suaranya amat merdu dulu. Setiap persembahan kumpulan Ghazal Pati yang dianggotai oleh Maksum menarik begitu ramai peminat. Maksum dan kumpulannya sering mendapat undangan untuk mengadakan persembahan dalam berbagai majlis, terutama sekali rumah orang kahwin. Suatu yang menarik dengan persembahan Ghazal Pati, di samping ramai yang berada di depan pentas menikmati persembahan mereka, terdapat segelintir golongan lelaki yang berada di belakang pentas. Mereka ini akan mengusik dan melihat kondan yang menari mengiringi persembahan menukar pakaian. Ramai juga yang tergoda dan jatuh cinta kepada penari Ghazal Pati ini. Memang Ghazal Pati di utara memang jauh berbeza dari Ghazal Pati di selatan tanah air Johor. Ghazal Pati di utara tanah air menggabungkan muzik, lagu, lawak dan tarian. Kumpulan Ghazal Pati hanya memainkan lagu Arab, Hindustan dan Melayu. Setiap kali persembahan Ghazal Pati akan disertai oleh pelawak yang akan menyampaikan sketsa mereka ketika anggota Ghazal Pati terus. Mereka juga sekali akan keluar mengajar kondan yang menari di pentas. Inilah Ghazal Pati di utara. Ghazal berasal dari perkataan Arab Ghaz yang bermaksud nyanyian yang ditujukan kepada wanita. Ghazal dari segi bahasa bermaksud mainan cinta, ungkapan-ungkapan cinta dan atau ucapan-ucapan yang diluahkan kepada wanita atau berkata-kata dengan wanita. Ghazal Pati juga dikenali sebagai suatu bentuk puisi nasyid, iaitu puisi-puisi yang memaparkan kisah cinta penyair dengan kekasihnya. Ghazal Pati amat popular di sekitar tahun 40-an hingga 60-an di utara. Ia menjadi satu budaya yang popular dan satu kemestian bagi masyarakat setempat waktu itu, terutama bila ada majlis keramaian. Dalam persembahan Ghazal Pati ini, alat-alat muzik yang digunakan adalah seperti gambus, violin, akordion, seruling, drum atau rebana. Namun perubahan masa dan juga pengaruh muzik semasa, persembahan Ghazal Pati turut menggunakan alat muzik seperti saxophone, trumpet, maracas, kerincing dan bongo. Kebanyakan lagu-lagu popular datangnya dari tanah Arab dan dinyanyikan dalam bahasa Arab, dan kadang-kadang kala ada yang ditukar liriknya dalam bahasa Melayu. Antara lagu-lagu popular seperti Ala-Baladi, Ana Zintai, Wahdina, Abadina, Raya, Ya Gamil, Istak Na Ya Yalbi, Mawentula dan banyak lagi. Kebanyakan lagu Arab yang digemari adalah berirama Masri dan berbagai lagi. Lagu-lagu persembahan Ghazal Pati ini kebanyakannya diambil dari penyanyi Timur Tengah yang popular seperti Fairuz, Lomu Kalsum, Muhammad Abdul Wahab dan juga Abdul Halim Hafiz. Lagu-lagunya pula
ada yang berunsur nasihat, semangat kerja, penciptaan dan patriotik. Namun, segala-galanya berubah apabila munculnya kumpulan muzik rancak dan membawa ke zaman penyanyi membuat rakaman piring hitam. Kumpulan Ghazapati mula terpinggir. Zaman kegemilangan Ghazapati sudah berlalu. Hanya sekali-sekala sahaja mereka mendapat jemputan mengadakan persembahan. Akibatnya ramai anggota kumpulan Ghazapati bersara. Bagi Maksum yang memang berminat di bidang Ghazapati, tetap akan meneruskan usaha itu. Maksum telah mengorbankan dirinya semata-mata minatnya bermain Ghazapati. Di zaman kegemilangan itu, jika ada duit lebih, Maksum akan menyimpan dan membeli alat-alat muzik Ghazapati satu demi satu sehinggalah lengkap. Rumahnya penuh dengan alat-alat muzik Ghazapati, termasuk PA system. Oleh kerana itu, Maksum tidak mahu berkahwin, walaupun ramai yang tergila-gilakan Maksum ketika zaman muda dulu. Maksum yakin perkahwinan akan membataskan pergerakannya di bidang Ghazapati. Perkahwinan ini boleh menyebabkan dia bersara dari bergiat dalam permainan Ghazapati. Berapa ramai penyanyi wanita kumpulan Ghazapati mengundurkan diri selepas berkahwin. Maksum sedar itu. Maksum tak mahu perkara itu berlaku ke atas dirinya. Dia ingin terus bergiat di bidang ini selagi berdaya. Namun Maksum muskil sampai gila. Generasi baru tidak lagi meminati Ghazapati. Malah ada yang tidak tahu wujudnya Ghazapati. Walaupun Ghazapati adalah sebahagian seni dan warisan Melayu di utara, khususnya Pulau Pinang. Kawan-kawan yang masih mahu bergiat seorang demi seorang pulang ke rahmatullah. Tidak ada pelapis yang akan mengambil tempat mereka. Sekiranya semua mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maksum sedar itu. Namun selagi mampu, Maksum akan terus berusaha. Maksum akan kumpulkan saki baki kawan-kawan yang ada. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat seorang kanak-kanak remaja yang tidak pernah uzur melihat latihan mereka. Apabila lagu pertama dimainkan, belum habis kanak-kanak itu akan duduk di depan dan memerhati latihan mereka hingga tamat. Dia hanya akan balik setelah melihat anggota Ghazapati mula menyimpan alat-alat muzik mereka. Maksum tak mahu bertanya siapa budak itu, dan Maksum tak mahu budak itu baik dengannya. Maksum sedar orang kampung itu seakan-akan telah memulaukannya, khususnya di kalangan kaum ibu yang hampir sebaya dengannya. Masih terngiang-ngiang di telinga Maksum kata-kata Mak Jah kepadanya suatu hari lama dulu. "Hang perempuan iblis," serang Mak Jah ketika mereka terserempak di kedai runcit kampungnya. Maksum tak menjawab, sebaliknya melihat Mak Jah memohon pengertian. Maksum yakin kalau dia menjawab, serangan itu akan menjadikan keadaan bertambah hangat. Maksum cuba beredar tapi ditahan oleh Mak Jah. "Hang tahu sudah berapa banyak keluarga hancur kerana angkara hang. Hang tahu laki aku dah berminggu tak balik rumah.
Kerana gilakan penari pondan hang. Aku tahu laki aku akan datang bawa pondan itu semasa hang membuat latihan. Mak Jah terus menjerang Mak Syum. Hakikatnya Mak Syum mampu menjawab serangan Mak Jah, tapi Mak Syum tak mau mengeruhkan keadaan dan mengambil sikap berdiamkan diri. Hang memang perempuan iblis. Gesekan biola hang saja akan membuat golongan suami resah di rumah. Hang pakai ilmu apa? Serang Mak Jah. Jah, hang sedar tak apanya hang cakap? Laki hang atau laki siapa-siapa tak balik gilakan pondan bukan masalah aku. Itu masalah hampa dengan laki hampa. Awak anggota kumpulan kami tak jadi macam tu. Mengenai gesekan biola aku, itu keahlian aku. Aku tak guna ilmu serampah untuk tarik orang. Bertahun-tahun aku belajar main biola. Entau tak? Balas Mak Syum yang hilang sabar dan berlalu pergi meninggalkan Mak Jah yang tersepuk menangis di situ. Peristiwa itu menjadi buah mulut masyarakat kampung, dan sejak itu juga Mak Syum melihat macam ada gerakan oleh golongan kaum ibu memulaukannya. Ketika Mak Syum dan kawan-kawan berlatih, tidak ramai lagi golongan lelaki yang datang melihat. Akhirnya tidak ada seorang pun yang datang. Mak Syum tidak kisah asalkan mereka terus mendapat jemputan untuk mengadakan persembahan. Itu sudah cukup. Hanya 4-5 tahun kebelakangan ini terdapat seorang anak remaja dalam usia 16 tahun tidak akan lepas datang melihat latihan mereka. Mak Syum melihat budak ini amat berminat dengan permainan Hazapati, terutama sekali apabila dia menggesek biola. Tergerak juga di hatinya untuk bertanya, tapi dia tidak mahu, takut menimbulkan masalah di belakang hari. Suatu hari, selepas tamat latihan, 3 anggota kumpulan Razapati menyimpan alat permainan mereka. Budak itu menghampiri Mak Syum. Budak itu minta dia nak cuba gesek biola Mak Syum. Pada mulanya Mak Syum tak mau berikan dan melayan budak itu. Syum, kau bagi sajalah, kesian kat dia tu, kata Rahmat, seorang anggota kumpulannya. Lalu Mak Syum menyerahkan biola itu dan mengajar budak itu meletak biola di bahu, dan kemudiannya budak itu menggesek lagu Ala Baladi. Memang boleh dan menjadi. Mak Syum dan kumpulan Razapati terpegun. Mereka tidak menyangka anak remaja itu yang setiap kali latihan mereka datang tengok boleh pemain biola. Selepas tamat lagu itu dimainkan, anggota kumpulan itu bertepuk tangan dan Rahmat menghampiri budak itu. Apa nama anak? Syah Rahmat. Kamal. Pendek jawapan budak itu. Umur Kamal berapa sekarang? Tanya Rahmat lagi. 16 tahun. Kamal menjawab. Kamal belajar mana main biola ni? Rahmat bertanya. Pakcik, saya tak belajar di mana-mana. Saya selalu tengok Mak Syum main saja, kata Kamal. Rahmat dan kawan-kawan terkejut. Namun Rahmat sedar minat dan melihat dengan teliti dan bersungguh-sungguh memang boleh membantu.
Dia sedar anak bongsunya baru darjah 4. Suatu masa dulu, hari-hari dia akan berada di belakang abangnya yang menggunakan komputer. Siapa pun tak mengajar dia. Apabila hari guru, dia minta nak guna komputer dari abangnya. Dan dia buat kad hari guru. Sejak hari itu, Kamal pasti akan meminta peluang untuk dia menggesek biola apabila Maksum dan kawan-kawannya habis latihan. Gesekannya semakin baik dan amat mempesonakan. Akhirnya, Maksum ingin tahu anak siapakah Kamal ini. Saya anak Saidi, jawab Kamal. Berdegup jantung Maksum bagaikan dipanah petir apabila mendengar nama Saidi. Rumah Saidi sudah lama meninggal dunia. Dan Saidi adalah guru yang mengajar dia bermain biola. Dia memeluk Kamal dan menitis air matanya. Bercucuran bagaikan hujan membasahi bumi. Kuah memang akan tumpah ke nasi, kata Maksum terisak-isak menangis. Maksum meninggalkan Kamal dan lain-lain lalu masuk ke dalam bilik. Semua mereka terpegun. Mereka hairan dengan tindakan Maksum. Kemudian Maksum membawa keluar biola yang disimpan di dalam kotak yang telah berhabuk, bermakna lama tidak mengusiknya. Kamal, ini Kamal punya. Tapi Kamal tak boleh ambil selagi ibu Kamal tak menyukainya. Maksum takut ibu Kamal merosakkannya, kata Maksum. Kenapa Maksum cakap biola ini Kamal yang punya? Kamal keheranan. Panjang ceritanya Kamal. Maksum juga belajar macam Kamal. Hari-hari Maksum lihat ayah Kamal main biola dan suatu hari Maksum belajar dari ayah Kamal. Apabila zaman kegemilangan Razapati berakhir, sebelum ayah Kamal meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya, ayah Kamal datang menemui Maksum. Minta Maksum simpan biola ini. Kalau ada di kalangan anaknya yang berminat, dia minta Maksum serahkan, cerita Maksum. Tapi ingat, pastikan emak Kamal tidak marah. Kalau Kamal yakin mak Kamal tak marah, Kamal boleh bawa balik. Tapi untuk sementara waktu ini, baik Maksum simpan dulu. Kalau Kamal nak main, boleh datang bila-bila masa dan Maksum akan ajar Kamal main. Menurut ayah Kamal, mak Kamal tidak begitu suka ayah main Razapati dulu, tambah Maksum. Kamal minta izin untuk membuka dan melihatnya. Kamal pergi mencari kain buruk, disapunya habuk, kemudian membukanya. Jelas di raut wajah Kamal rasa gembira. Lalu Maksum minta biola itu untuk membetulkan talinya dan memberikan kepada Kamal. Sekali lagi Kamal menggesek lagu Ala Baladi. Tapi kali ini lebih hebat dan tidak kekok kerana dia tahu biola itu kepunyaannya. Semasa dia main biola, Maksum, dia kelihatan agak kekok dan berhati-hati, mungkin takut rosak. Kesemua anggota kumpulan Maksum terpegun kerana sebiji macam Saidi Harun.
pemimpin kumpulan Raja Parti Kepala Batas yang pernah mereka sertai dulu. Sehabis gesekkan biola itu, Maksum memeluk Kamal dan menitis air matanya bercucuran membasahi bau Kamal. Inilah antara pelapis yang akan meneruskan perjuangan kita mengembangkan dan mempertabatkan Khalsa Parti nanti sebagai seni warisan Melayu di utara, khususnya Pulau Pinang, kata Maksum berlinangan air mata. Tamat. Saya amat berharap cerpen yang saya videokan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Memang bakat atau kebolehan yang kita miliki akan tetap diwarisi oleh sekurang-kurangnya salah seorang dari anak kita. Jangan sekali-kali kita halang kerana bakat dan kebolehan mereka lebih baik dari kita. Apa yang perlu kita berikan bimbingan dan galakan, mereka pasti akan pergi lebih jauh dari kita. Inilah pengajaran yang boleh kita ambil dari cerpen ini. Kita kena terima hakikat di mana lagi kuah akan tumpah kalau tidak di nasi. Cuma kadang-kadang saja kuah akan tumpah di lantai. Sekian. Jutaan terima kasih kerana sudi mengikutinya hingga akhir. Saya amat berharap kawan-kawan dapat terus menyokong channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.